jangan panjang sangat. Ya. Wow. 2 rakaat 3 khatam terus. Itu sebulan tak khatam. Boleh sembahyang dalam 2 rakaat 3 khatam dan hebat. Sebab dalam sembahyang ni gambaran kepimpinan. Orang memimpin jangan dikira ikut kepala dia kena tengok rakyat bawah. Apa khabar rakyat bawah ni kan, macam-macam orang ada. Dia pakai nyak kepala dia kan, hanya ni. Habis. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dengan merujuk kepada hadis muttafaqun alaih. Hadis yang diittifaq sahih antara imam hadis yang besar Bukhari dan Muslim. Waqad kana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an yusalli biqaumin al-isya, wa qara'a surat al-Baqarah fa kharaja rajulun minas salati wa atamma li nafsihi fa qalu nafaqa ar-rajul fatashakiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fazajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'azan faqal afattanun anta ya Mu'az, ya, afattanun, mana engkau nak buat fitnah kah ya Mu'az. Iqra surat sabbih was sama'i wat tariq wasyamsi waduhaha. Baca tu pun dah cukup. Dan sesungguhnya adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an sembahyang Isya
dengan satu kaum dan membaca ia akan suratul Baqarah 286 ayat. Wah. Kalau baca biasa pun sejam tu. Ini baca dan semayang. Mengelut tahu tu kawan. Maka keluar seorang laki-laki daripada semayang di muparakah. Lalu ia menyempurnakan semayang. Dia muparakah di semayang seorang diri. Ya, bagi sendirinya dia baca semayang seorang lah. Maka berkata mereka itu makmum yang ramai ni, ya, yang bersama-sama semayang jadi munafik orang laki-laki. Ni apa ni orang semayang dia pergi keluar munafik. Riu orang kata dia munafik. Maka mengadu keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka marah Rasulullah SAW akan Sayyidina Muaz. Dan bersabda dia sallallahu alaihi wasallam, adakah berbuat fitnah engkau? Afattanun ya Muaz, afattanun. Ya, adakah kau buat fitnah ya Muaz? Baca olehmu akan surah Sabbihis, suatu A'la, dan was sama'i wat tariq, dan wasyamsi wadduhaha. Dah lah. Baca surah insan. Sebab dia hafal banyak pun pekah kena ngaji kan. Yang dia hafal Quran, dia pekah tak ngaji, terlalu. Dia pakai bantai ni. Dulu sekarang ni alhamdulillah banyak tapi dah mengaji kan. Dia buat pula alim sekali. Ni tak ngaji dia menghafal. Bila orang suruh jadi imam, buat ganda. Ada semayang pekah tak jaga macam-macam kan. Semayang baca panjang-panjang, ukur semayang tak kena. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tangan goyang, tak ada tumak-nina. Makmum belakang dia pelik. Mana Pak Imam tu tumak-nina tadi? Rupa dia menghafal tu. Pekah tak ngaji, hukum syarak tak ngaji, apalah. Ya. Ada bacaan pula kita kena bertertib. Ya, kena ada mualat. Kalau Fatihah ada mualat dan semayang. Tiba-tiba dibaca ayat tak ada mualat. Ya, dia nak sedap suara dia lama. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Dan lebih kadar menapa, putus mualat, kena ulang balik. Dia tak disambung. Tengah dia bekah. Ada pula batuk melawak. Bismillah. Habis dah batal semayang. Sebab kalam dalam fiqh yang membatalkan semayang ialah berkata dua huruf atau satu huruf yang ada makna. Kalau hem dah huruf, ya, mim, hem. 3 kali pula kan, dia nak tarik surah nak selat tak ada gharat syar'i, tak ada mudah, tak ada apa, tak ada maknanya kesuntukan apa, batal semayang. Jadi imam semayang dah batal. Sebab apa? Kena ngaji fiqh, hukum fiqh dia kena ngaji, kena belajar. Ada pun adab yang dalam segala rukun, itu 5 adab. Adab pertama, sunat bagi imam itu meringankan rokok. Baca 3 kali dah. Kalau seorang semayang baca 11 pun tak apa, baca dah. Main seorang baca 3 kali cukup. Dan sujud, maka jangan melebihkan dalam tasbih atas 3 kali tasbih. Ya, dan kata Sayyidina Anas radhiyallahu an, ma ra'aitu akhaffa min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tamam. Hadis sahih Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Tidak aku lihat, kata Sayyidina Muaz, ya, yang terlebih ringan sembahyang daripada Rasulullah SAW. Ringan, tapi dalam sempurna. Ya, dia ringan tapi sempurna, cantik, sedap. Jangan tak sempurna pula lagi macam menjadi manusia di semain terawih. Macam speedboat. Kan, 5 minit dah siap. Kalau kita fikir dengan akal kita singkat, Rasulullah sembahyang macam tu. Kan? Macam nak kejawab apa, nak kena kerja anjing pula. Desuk cuma kerja bergambar, ya. Tak payahlah buat benda pelik-pelik macam tu. Ya, sembahyang khairul umur awsatuha. Sebaik pekerjaan ialah pertengahan. Dan kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam Minhajut Talibin, juzuk yang pertama muka surat 232 dia. Walau ahassa fir ruku'i awit tasyahudil akhir bidakhilin lam yukrah intizaruhu fil azhar in lam yubalik fihi walam yufarik bainad dakhilin.
Dan kalau merasa imam itu dalam rokok atau dalam tasyahud yang akhir dengan orang yang hendak mengikut akan dia, ini di antara tempat sunat kita intizar, tunggu makmum. Ya, pada semayangnya saya tidak makruh bagi imam menanti akan dia dalam rokok atau dalam sujud. Sebab apa nanti dalam rokok? Sebab untuk mendapat rakaat. Seseorang dapat rakaat di sembahyang jemaah, sekurang-kurangnya dia dapat rokok serta tumaknina dalam rokok dengan imam. Ya, dia datang lewat, imam pun rokok. Tiba-tiba makmum datang belakang, dia nampak angkat takbir, Allahu Akbar. Kan? Kita sunat makmum yang datang ni rokok dan dapat tumaknina. Sekadar kadar tumaknina, sekadar subhanallah, 4 saat, 4 second lebih kurang. Dia dapat tu, kita pun sami Allah, dapat rakaat. Ini kawan tu datang, angkat Allahu Akbar, nak rokok, sami Allah, ni dah peras kawan. Tak ada rakaat. Satu lagi dan tasyahud, tunggu dalam rokok untuk mendapat rakaat. Imam tunggu dalam tasyahud akhir untuk mendapat fadilat jamaah. Kurang-kurang sikit pun dia dapat. Ni bawa usalli, kawan Nabi salam. Melepas kawan. Itu sunat bagi imam intizar. Lam yukrah intizaruhu. Tidak makruh dia menanti. Pada kawan yang lebih azhar maknanya. Tetapi jika syarat jangan sangat berlebihan. Ini dia tahu tu imam mungkin nanti dia dalam rokok, dia berjalan macam itik pulang petang, lenggok. Tu tak payah tunggu lah tu. Kan? Dia buat ngada-ngada dia. Jangan sangat berlebihan menanti dan tiada membezakan. Menanti tu jangan lama sangat sebab menyakiti makmum belakang pula. Lama dia nanti, kan? Kalau tasbih boleh 4-3 Dan tidak membezakan. Dia tengok orang datang ni orang biasa tak ya? Kalau tengok orang datang ni orang, wah, datuk datang kan, atau nenek dia datang, dia tunggu. Tu tak boleh gitu. Jangan bezakan, sama je semayang. Tak ada pangkat. Lainkan orang yang bertakwa atau lebih tinggi pangkat kisah tak ada. Ya. Yang ini tiada membezakan antara sahabatnya ke atau orang lain ke, orang dia kenal ke dan sebagainya lah. Dan tiada membezakan antara orang mulia dan orang taif. Ini orang ada orang mulia, ini orang biasa. Dan lagi kerana ikhlas Allah Ta'ala dia tunggu. Supaya tujuannya apa? Ta'awun alal birri. Menolong akan dia mendapat fadilat jamaah. Supaya mendapat ia akan rakaat itu pada masalah menunggu dalam rokok. Yang kita tunggu rokok supaya dapat rakaat itu. Jadi tak payah ditambah lagi. Dan yang ketiga sunat bagi imam. Sebab imam dia kena tahu juga nak jadi imam. Ya. Kalau mau bergebuk jadi imam kan ada masalah-masalah yang dia pula tak faham. Contoh biasa yang masalah yang gharib, imam bila diangkat suara takbir intikalat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kena niat zikir. Semayang seorang tak apa, sebab dia tak ada sarif, tak ada benda memalingkan makna iklan. Bila kita angkat suara, makna kita memberitahu, sedangkan semayang bukan tempat memberitahu. Boleh bawa batal semayang. Maka dia kena batalkan niat itu tadi dengan niat zikir. Mana kalau imam diangkat suara takbir intikalat Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia perlu niat zikir memberitahu atau niat zikir sekali, atau dia niat zikir saja. Ya, jangan dia tak niat zikir ataupun dia niat memberitahu saja, maka batal semayang dia. Potong guru saya di pondok ditampal kitab Fathul Wahab, dia photostat tampal ke depan supaya apa, orang tahu jadi imam. Ya, kalau tidak kan nyanyi dia. Itu maknanya apa? Dia angkat suara, dia kena padamkan makna memberitahu dengan niat zikir. Terutama lagi mubaligh. Ni dia balik Mekah. Wah, dia pun semayang dia nak jadi mubaligh. Ya. Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Ada seling Arab sikit sengau. Ya. Imam kata sami Allahu liman hamidah, dia pun jawab Rabbana wa lakal hamd. Wah, ada seling sengau. Apa hukum dia tuan? Sedangkan surau dia semayang dosap aja, batal semayang dia. Makmum imam dah pakai mic tanpa keluar dengar tuan. Kat Mekah nasabahlah tak dengar makmum berjuta. Jadi tak sengaja dia panggil mubaligh, menyampaikan suara imam. Imam angkat suara dan mubaligh angkat suara, ada tadammun, ada makna iklan memberitahu. Maka dia kena niat zikir. Dia kena niat zikir. Yang ni dia pergi balik Mekah, semayang 3 saf, dia pergi angkat suara menandakan dia jahil. Dia tak tahu hukum. Angkat suara. Apalagi imam punya suara dah kuat, sampai luar surau dengar. Bukan? Maknanya kalau diangkat memang dia tak faham. Saja-saja meniru. Saja-saja boleh batal semayang. Sebab aminamal ilmu bita'alum. Ilmu tu kena belajar. Al ilmu imamul amal. Wal amal tabi'u. Ilmu tu imam.
Amal tu tabi' mengikut makmum dia. Bila beramal tanpa ilmu, amal ditolak. Bayu, ya. Fa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Zubat, ya. Ibn Nusran Ad-Dimishqah, siapa beramal tanpa ilmu, amalnya mardud, ditolak, tidak diterima. Sebab pentingnya ilmu, ya. Kau main lagi dia, Rabbana wa lakal hamdu. Ada sengau gitu. Balik kampung tak sengau, dia balik Mekah ada sengau. Wah, ni macam tabligh kan. Balik India dia dah cakap boleh. Orang mula-mula insya-Allah. Balik India insya-Allah. Yang keling mana pula kau bawa ni kita. Yang kau ikut keling ke? Ikut Nabi ke ikut keling? Kan? Insya-Allah, insya-Allah. Apa pasal pula ni? Bercakap kepala digeling dah insya-Allah. Itu kan marah tabligh bagus, tabligh kan menyeru manusia sembahyang, itu perbuatan Rasul bagus. Yang taja ke tabligh itu wali-wali besar kan. Ya Maulana Zakaria tu muhaddisin ulama besar. Ni bawa-bawa ni logat banyak. Insyaallah gitu. Kita tengok kau kepala dah goyang. Kan sekeru putul kamu kau tahu. Kami goyang insyaallah insyaallah. Wah. Kalau kau daripada Melayu pergi pada Arab sedap sikit kan. Daripada Melayu pergi keling. Jangan dimarah dah lah gurau. Insyaallah insyaallah. Wah. Macam-macam tuan-tuan ni. Yang ketiga, sunat bagi imam jangan melebih ia daripada doa yang di dalam tasyahud atas kadar sekurang-kurang tasyahud, ya, dan selawat atas Rasulullah SAW. Dan sunat bagi imam dan makmum itu dan orang yang semayang sendiri bahawa jangan melebih mereka daripada tasyahud awal, kemudian daripada katanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu saya awal, dekat tu je. Mana selawat pada Nabi dan tahiyat awal hukum dia apa? Sunat ab'ad. Ab'ad apa dipanggil? Ab'ad qauli. Mana kalau ditinggal dengan sengaja atau terlupa, sunat ditampal dengan sujud sah. Sunat ab'ad kalau kita tinggal sengaja atau terlupa, sunat tampal dengan sujud sah. Kalau sunat hayat tak payah tampal, tak ada nas ghairul masyru'. Kalau kita tampal dia batal sembahyang. Dia tak baca surah dalam rakaat pertama, dia buat sujud sahwi, apa hukum? Batal sembahyang. Saya nak tampal Ustaz, kau tampal betul. Koyuk tampal kat kepala, koyuk kau tampal kat siku. Tempat lain kau tampal, tak kena tempat tampal kan. Orang tampal koyuk kat kepala, belakang tempat sakit. Ini tampal koyuk kat kuku, kuku pun tampal koyuk. Tempat tak ada darah mengalir. Jadi maknanya dia kena tahu tu. Ya, sunah ba'ad, sunah ahya kena beza. Itu sunah ba'ad ya. Apa sunah ba'ad? Kunut kan. Tahiyat awal dia kena tahu juga. Kalau tahiyat awal dia muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Muafakat pada tinggal apa makna? Kalau imam tinggal tahiyat awal, makmum kena tinggal. Imam bangun kan, kita tunggu bangun. Ini imam dah bangun tahiyat awal, terlupa, dia bangun-bangun pergi gayut tu imam. Subhanallah, subhanallah. Tu imam dah buar punya. Imam turun ke? Habis jawab, imam-imam pembaral gitu. Batal dan. Sebab tahiyat awal ni dia ada 3 peringkat. Kalau kita lupa tahiyat awal, kita baru bangun sikit, sunat kita duduk balik, baca dan tak kena apa. Kalau kita terlupa tahiyat awal, dah bangun sampai had rakaat atau lebih, kita turun balik, boleh, tapi kena tampal sujud sah. Sorry, 2. Yang ketiga, bila dia bangun tahiyat awal, dah tegak, dah qiyam, dah ittisaf bil fardhi, dah sepakai dengan rukun, tiba-tiba dia turun dapatkan sunat tahiyat awal, batal sembahyang. Sebab martabat qiyam ila rukun dia lebih besar daripada tempat sunat. Ya. Itu 3 perkara. Kalau dia bangun mana sikit pun sampai had rakaat, sunat dia turun balik baca tahiyat awal. Ya. Kalau dia belum sampai, kalau dia dah sampai atau lebih tapi belum qiyam, boleh turun, tapi dia kena apa? Sujud sahwi. Kalau dah sampai tegak tak boleh lagi dah. Terus kena baca habis je dah. Kang belakang tambah sujud sahwi je. Ini yang makmum pula pergi gayut tu imam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu imam dua turun balik imam, parah je kan. Ya. Tu kena faham tu. Tu muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Ya. Mana kalau buat, makmum tak baca, ditunggu dalam qiyam. Apa hukum? Sah. Tapi tak eloklah, tak dapat sunabaan kan. Begitu juga muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Itu sujud sahwi.
Bila sujud sahwi dia muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Apa makna muafakat pada buat? Kalau imam turun sujud sahwi, makmum wajib kena turun sujud sahwi. Kalau makmum tercengang dia tengok dia kan, batal sembahyang makmum. Sebab imam kena pandai juga. Pernah dulu tuan guru saya di pondok tu kan, bila berlaku satu perkara sujud sahwi dia tak buat. Bila dia orang tanya tu, kenapa tak buat sujud sahwi? Kata nampak belakang tabir tu orang tua-tua perempuan ramai-ramai. Kalau aku sujud dia tercengang ni kan, buat batal sembahyang ni. Kita nak ambil sunat nyanyi ke orang lain, kena jaga juga. Kan? Kita turun sujud sahwi, tiba-tiba dia tengah duduk saja je. Sebab sujud sahwi 2 kali sujud. Ya sujud, kemudian bangun sujud balik, kemudian bangun tunggu salam. Bila itu dia panggil, kalau imam sujud dia tak sujud sampai 2 kali, itu dia panggil takhalluf fuhsyin, menyalahi yang sangat keji. Ya, menyalahi yang sangat keji, bawa batal sembahyang. Mana muafakat pada buat. Imam buat, dia kena buat. Imam tinggal, tak wajib buat. Ya, dia dua tu, muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Mana pada tinggal, makmum tidak wajib, tak wajib dia muafakat dengan imam. Maknanya apa? Kalau sekiranya imam tidak melakukan sujud sahwi, makmum tak wajib turut meninggalkan, dia boleh buat sendiri. Itu maksud dia ni. Ya, tak wajib pada tinggal. Mana kalau imam tinggal sujud sahwi, dia salam, kita boleh turun sendiri. Tapi kena niat lah, nak turun tu kena niat. Sebab dia fadlah semayang, kena niat saja aku sujud sahwi. Kalau dia semayang dengan imam, dia nak niat lagi baik, kalau tak niat pun tak apa, dia ikut imam saja. Ya, itu masalah sujud sahwi. Dia kena jaga tu. Bandai tak tahu kan, buat lintang pukang, batal semayang nyanyo. Ya. Satu. Yang kedua, masalah gharib yang dalam sikit. Sujud sahwi ni dia merangkai, dia berangkai, dia mujawazah. Contoh, kita ambil air semayang, kita nampak tu imam semayang subuh, tu imam tak baca kunut kan, bermakna sunat sujud sahwi. Kita tak join lagi ni. Bila kita join dia sekarang, benda tu nyangkit kat kita. Maknanya sunat juga kita sujud sahwi. Hatta imam tak sujud pun kita sunat sujud. Sebab bila kita dah rangkai dengan imam, dia sama hukum dengan. Ya, itu masalah ni. Habis. Yang keempat, bahawa jangan menentukan imam akan dirinya dengan doa. Bila doa, bawa dengan lapan jamak. Jangan dia baca doa sendiri, Allahumma hdini. Ya. Daripada dengar makmum belah belakang tak. Makmum kata kau kedekut, kau baca seorang, bacalah Allahumma hdina. Kan? Biar jamak ramai, dan kau bawa orang ramai, kau makan seorang. Ya, apa kerja kedekut. Bahawa jangan menentukan, jangan taksis tentukan imam akan dirinya dengan doa. Tapi hendaklah ia mendatangkan segala doa dalam sembahyang itu dengan sirah jamak, mana dengan lafaz jamak. Umpama Allahumma ufil lana. Ya. Dan demikian lagi katanya pada kunut subuh dan kunut witir pada separuh akhir bulan Ramadan, malam 15, malam 16. Itu sunat. Mazhab Syafi'i kita sunat baca kunut baru witir. Ada mazhab Maliki dia baca pada awal ni. Awal Ramadan dia baca start kunut dah. Seperti dikatanya Allahumma hdina. Kalau semayang seorang kita Allahumma hdini. Allahumma ya Allah Tuhanku ihdina, berilah kami petunjuk. Kalau seorang Allahumma hdini, berilah akan daku petunjuk. Ini bawa orang ramai dibaca doa seorang. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, hingga akhirlah. Dan sunat bagi imam tu menyaringkan akan kunut subuh, ya, supaya diaminkan oleh makmum, dan witir. Sunat ya subuh. Ni Wahabi balik dah dia kata tak ada semua bid'ah macam-macam, dia kata orang. Orang dah baca kunut subuh berpuluh tahun dah dikata bid'ah. Orang kampung pening kepala tinggal. Padahal benda tu ada nas. Buka dalam I'anatul Talibin ada hadis dia. Kana Rasulullah SAW yaqnutu hatta yufarriqad dunya. Ada Rasulullah SAW membaca kunut sampai ia menceraikan akan dunia, sampai wafat. Itu hadis sahih. Bacalah. Kalau dia tak nak baca, dia pakai pendapat lain. Dah, jangan kata orang. Ini dia tak buat, lepas tu dia kata bid'ah. Macam-macam. Hara orang kampung ni je. Dan sunat bagi imam itu menyaringkan akan kunut dan witir pada separuh akhir bulan Ramadan. Separuh akhir maknanya 15 malam 16 baca. Dan sunat bagi orang yang sembahyang sendiri bahawa memperlahankan akan kunut. Dia seorang kan? Dah ada. Dia baca seorang dia jerit sampai dua dengar. Wah. Kata pasal ni, tak main ikut ni. Apa dia? Jin. Wah. Kasyap kau. Jin pula ikut dia. Dan sunat bagi makmum ketika imam membaca kunut, dia mengucap amin, melainkan pada kata imam fa innaka taqdi wala yuqda alaik. Itu bukan doa, itu dipanggil sanak pujian. Fa innaka, sungguhnya engkau ya Allah, taqdi, kau yang menghukum, wala yuqda alaik, ya, bukan dihukum atas engkau. Kita sendiri kena ikut hukum Tuhan, bukan kita nak hukum Tuhan.
Ini dia keluar semayang, dia buat hukum sendiri pula. Hukum Tuhan tak nak pakai. Ini apa kerja ni? Ni tak faham kunut ni. Baca kunut sampai nak mati tapi kunut tak faham. Ya. Hingga akhir. Maka itu sunat bagi makmum mengata seperti yang dikatakan oleh imam. Bila fa innaka taqdi, maka sama-sama baca. Ya, baca Allahumma hdina kita amin, amin. Bila fa innaka taqdi, semua sama-sama baca. Imam baca, makmum pun baca. Wa sallallahu ada dua kaul. Setengah kata baca sama-sama. Setengah kata dia amin pun boleh. Imam baca wa sallallahu kita amin, amin pun boleh juga, Atau sama-sama baca boleh juga. Dan sunat bagi imam dan makmum menadang kedua tapak tangannya ke langit. Seperti kata tiap-tiap ketika meminta doa. Pada ketika tiap-tiap minta doa. Ya, sebab kiblat doa ialah as-sama, langit. Kita ada 3 kiblat. Kiblat doa langit, tak ada. Kiblat semayang Baitullah. Wawalli wajhaka syatral masjidil haram. Adapun kiblat roh hati kita ialah Allah Taala. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dan tiada mengapa bahawa mengucap imam di dalam tasyahud itu na'udzubika min azabi jahannam. Boleh. Ya, dia baca dengan jamak na'udzu. Kalau dia baca a'udzu, mana aku seorang. Ni oleh kerana imam dia tukar. Dhamir tu dia baca dengan jamak na'udzu. Boleh dia kata. Ya. Dan tiada mengapa, makna tidak menjadi masalah bahawa mengucap imam dalam tasyahud dia na'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabr. Kami memohon akan dikau ya Allah berlindung daripada azab neraka jahannam dan azab kubur. Jadi makmum dengar je lah, makmum baca dia kan. Dia mau amin belakang. Ibn tahiyat amin. Dan tahiyat boleh amin ramai-ramai. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan kami memohon dengan Kau ya Allah akan dijauhkan fitnah kehidupan dan kematian. Wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan minta jauh fitnah dajjal. Ni dajjal pun nak dekat tumbuh macam-macam tanda dah ada sekarang ni. Wa iza aratta, dan apabila engkau mengendaki ya Allah bi qaumin fitnatan, mengenakan fitnah satu kaum, ya faqbitna, maka engkau elakkanlah kami ataupun pegang kami. Qabadha itu makna asal genggam, makna selamatkan. Ya ila ilaika pada engkau dalam keadaan ghaira maftunin. Ya. Ada doa anak ulama itulah. Kalau fitnah tanpa banyak kan, dah tak tahan, minta Allah tarik itu. Tarik mana? Balik je lah. Kan? Wali-wali banyak minta itu. Dan sekarang pun dengar banyak aulia-aulia meninggal. Sebab fitnah tanpa banyak kan, mungkin dia tak tangguh ya Allah tariklah hamba. Ya, sebab fitnah tanpa banyak. Kau kena minta macam mana? Serah ke Tuhan. Ada seorang sahabat, dia sakit tak tahan, dia minta ya Rasulullah, doakanlah biar saya mati je. Doa kata jangan. Doa kita biar berdoa yang berkait, ada kait. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa amitni ma kanatil mamatu khairan li. Doa macam tu. Allahumma ahyin, ya Allah hidupkan aku ma kanatil hayatu khairan li, selagi hidup tu berkebaikan. Ya, bila kita hidup baik mana dapat menambah amal saleh. Wa amitni, dan matikanlah aku in kana khairan li. Kalau kita in kana mamatu khairan li, kalau mati itu baik bagi aku. Hati riwayat ada juga macam tu keadaan. Tapi Rasulullah sudah baca doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta dunia baik, akhirat selamat. Itu ya. Kena dewan ingat, kena ujian sengsara dunia ni berat, minta mati je lah. Ingat mati habis kira, sana lagi besar. Dah mati lagi banyak kira tuan-tuan. Ya. Nak kira hidup dunia ni, mati lagi banyak kira. Macam-macam nak dipersoal lagi besar. Sebab tu sebelum balik kita settlekan dulu lah. Apa yang patut bersihkan. Apa patut yang kita kena maaf, minta maaf, ampun, minta ampun. Apa tu terhutang dengan Allah Ta'ala ditunaikan dengan makhluk. Dan mana buat persiapan sungguh-sungguh untuk kembali hadrat Tuhan. Kalau minta ya Allah matikanlah, dia tanya dah cukup ke? Dah cukup ke bekal? Kan?
Minta baik itu lebih baik, ya. Ada pun adab yang kemudian dipersalam pula, maka 3 perkara. Yang pertama, sunat bagi imam bahawa meniatkan dengan 2 salam untuk memberi salam akan imam, akan makmum. Dan segala malaikat yang hadir mereka itu, dan sunat bagi makmum menyambut pada ketika salamnya menjawab akan salam imam. Imam salam pertama tu dia niat beri salam makmum. Makmum pula salam pertama tu assalamualaikum, niat sambut salam imam. Kalau tak niat pun tak apa, ya. Yang kedua, sunat bagi imam bahawa duduk ia berhenti, yakni duduk berzikir selepas sembahyang. Kemudian daripada salam, duduk sekejap nak ada wirid. Tengok dalam al-azkar ada kan. Tunggu saya kata man lam yaqra'il wirid kal kir. Siapa tak baca wirid macam kir. Tahu kir? Kir ke. Tahu ke? Ke mana duduk diam lah. Pup lompat ni. Ni assalamualaikum assalamualaikum pup lompat. Dah balik. Bacalah wirid sikit kan. Kemudian dia bersalam. Demikianlah diperbuat oleh Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sunat bagi imam bahawa ia semayang sunat pada tempat yang lain daripada tempat ia semayang. Dia semayang kan? Nak semayang sunat, pergi tempat lain. Supaya apa? Banyak kesan-kesan ibadat gitu kan. Dan jika ada di belakang imam itu perempuan yang mengikuti jamaah, mana ada semayang jamaah perempuan, maka jangan pergi ia, melainkan setelah pergi segala perempuan. Mana semua perempuan balik, dah selesai. Ya, yang dia bertembung. Kan bertembung macam cerita. Yang ketiga, apabila berhenti imam, itu kat semayang kan. Keluar masjid, keluar surau, keluar emporium, wah lagilah. Macam-macam misalnya. Sebab tu ulama kata, saya kita keluar rumah tundukkan pandangan. Ya, supaya terkawal. Sebab fitnah perempuan amat besar. Ya. Laulan nisa la'ubidallah haqqa ibadati. Kalau kaum perempuan ni tak ada atas dunia, kaum laki-laki dapat ibadat 100%. Itu menandakan apa tu maksud dia? Maksud dia fitnah perempuan amat besar. Tapi sana pula perempuan diberi tawaran kalau dia pandai jaga. Mar'atus salihah khairum minad dunya wa ma fiha. Perempuan apabila berjaya membentuk diri dia menjadi perempuan yang salihah, harga dia lebih mahal daripada dunia dan isi dunia. Jadi dia duduk 2 persimpangan. Pandai jaga, tinggi martabat. Tak pandai jaga, terlokok habis terus. Dan satu lagi yang ketiga, apabila berhenti imam yang duduk berzikir selepas sembahyang, selagi bahawa ia berhadap dengan mukanya kepada makmum. Ya, pusing ke makmum. Itu biasa dia buat. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin dan dalam Bidayatul Hidayah. Tetapi yang dimuktamadkan oleh fuqaha ulama fiqh bahawa hendaklah kiri imam itu kepada mihrab. Ya, kiri imam pada pada mihrab dan kanannya pada makmum. Kanan ni pada makmum. Mana pusing mai? Ngadap belah kanan. Dan makruh bagi makmum berdiri dahulu daripada bangkit imam. Imam tak bangkit, makmum dah pergi seorang-seorang. Imam kata apa hal ni? Tunggulah kejap kan. Dan sunat bagi imam dan makmum itu bahawa bangkit berjalan ia pada pihak hajatnya, sama ada pihak kanan atau pihak kiri, ikut dia lah. Maka jika tiada ada baginya hajat, maka sunat dia bangkit pada pihak kanan. Inilah perhimpunan segala adab imam dan makmum. Ya, kata Imam Al-Ghazali, wallahul muwafiq, atalah saya dah memberi dah. Kemudian al-faslul khamis fi fadalati jum'ah wa adabiha wa sunniha wa syurutiha. Akan datang kita kan fadilat, kelebihan Jumaat dan adab-adabnya. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Rizq qulubana